Kenapa saya terpaksa berjuang untuk menuntut hak. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bila saya buat rekod polis, saya buat rekod polis penyelewengan tabung memali. Bila saya buat rekod polis, mereka tanpa peringkat nak bunuh. Bila saya tulis buku ni pun nak bunuh saya. Keluar buku ni pun nak bunuh saya. Dia nak kelun lah saya. Kena ada 10 orang dia bunuh. Hak ni nak bunuh, hak ni nak bunuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila saya dipecat daripada PAS, ke mana saya nak pergi? Saya nak pergi mana lagi kalau saya dipecat daripada PAS? Yang ada dua, PAS dan UMNO. Inilah tuan-tuan yang menyusahkan saya. Saya orang politik. Saya ada tanggung jawab kepada rakyat dan negara. Takat yang saya mampu. Saya nak jadi ahli UMNO, saya tersekat dengan UMNO itu kah? Abang saya kafirkan. Ibu dan ayah saya pun saya tak peduli. Ayah saya tulis surat kepada saya. Ni surat ayah saya tulis dekat saya. Adalah buku tuan-tuan boleh tengok. Bukan surat 9. Ayah saya tulis surat kepada saya. Dia melahirkan rasa kecewa kerana saya mengkafirkan orang. Tak mempedulikan ibu dan bapa saya. Jadi bagaimana saya nak menyertai UMNO kalau UMNO itu saya anggap sebagai kafir? Waktu tuan-tuan dan puan-puan, kalau ni Aziz kata undi PAS masuk syurga, undi UMNO masuk neraka, macam mana saya nak aktif dalam undi pun masuk neraka? Kalau pegang jawatan, macam saya sebut malam tu, kalau pegang jawatan UMNO, tentu sekali masuk neraka yang ke. Oh, ini fahaman dia. Pasti macam mana saya nak masuk UMNO? Waktulah tuan-tuan dan puan, akhirnya saya tulis buku ni, minta ajar ditarik balik amanat. Sebab apa? Sebab apa saya suruh ajar ditarik balik amanat? Tuan-tuan dan puan, saya tak cerita ni kawan baik saya yang berjuang dengan saya, Haji Najib apa semua ni dulu ni. Kami sanggup tinggal kemewahan hidup. Saya tinggalkan guru. Kalau saya masih kekal sebagai guru sekarang ni, pendapatan saya tak kurang daripada 7-8 ribu, kalau pencen pun 3-4 ribu dah. Kita tinggalkan. Susah payah. Ni Pak Langki di belakang saya, kawan lama saya, orang cukup kuat. Masa tu kalau sebut UMNO boleh kepak kepala. Sebab apa kami bersikap begini? Sebab kami nak Islam. Pemimpin PAS ketika itu mentarbiyah kami, selagi mana negara Islam ini tidak wujud, selagi mana hudud ini tidak boleh dilaksanakan, selagi itulah kamu berdosa. Jadi untuk itu akhirnya saya berhenti kerja kerana lambat, gangguan buku ni, nak buat kerja tak boleh. Akhirnya saya berhenti nak berjuang semata-mata untuk Islam, bukan kerana duit. Untuk Islam, nak melihat Islam ini memerintah, bukan diperintah seperti mana dijanjikan oleh pemimpin PAS. Kata mereka sekiranya PAS menang hari ini pukul 12 malam, 12:01 akan terlaksananya undang-undang Islam. Oleh itu pemimpin UMNO, Tengku Abdul Rahman Tun Dr. Mahathir ini adalah kafir kerana tidak melaksanakan hukum Islam, mengamalkan undang-undang Lokrik dari dulu sampai ke hari. Karena itu kami ini sanggup berkorban apa saja. Berkorban apa saja demi Islam, demi perjuangan parti. Dan akhirnya saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, untuk seterusnya hantar jawapan kepada orang yang bertanya kenapa saya berdiri di atas pentas UMNO. Tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 99, pilihan raya pada masa itu, orang-orang ahli DAP telah membuat undi protes kepada pemimpin mereka, menyebabkan kapal Sing, Ringkit Siang dan banyak lagi pemimpin kanan DAP tewas. Dan PAS menang banyak waktu Ustaz Fazlina jadi ketua pembangkang Jawa Raya.
Sebab apa orang-orang DAP tolak pemimpin-pemimpin mereka? Kerana apa? Kerana mereka tidak bersetuju pemimpin DAP bergabung dengan PAS dalam kerajaan alternatif, barisan alternatif BE. Ahli-ahli DAP tidak bersetuju pemimpin mereka bergabung bersama PAS kerana mereka tidak mahu undang-undang hudud. Kerana masa itu belum jelas lagi prinsip PAS terhadap kerjasama dengan DAP. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, bila datang pilihan 2004 pada bulan Januari 2003, Haji Ali dalam satu ucapan depan petugas pilihan raya PAS, dia menyebut oleh kerana hudud dan negara Islam ini menjadi halangan kepada kerjasama kerajaan barisan alternatif, maka kita PAS sanggup berkorban untuk tidak mahu melaksanakan hudud dan negara Islam. Ini ucapan Haji Ali. Dan dia berkata lagi, kalau barisan alternatif menang, memadailah undang-undang persekutuan yang sedia ada itu digunakan oleh kerajaan alternatif. Apa maksud dia ayat yang akhir? Apa maksud dia tuan-tuan dan puan-puan? Ni ahli-ahli PAS kalau ada sini tolong fikir. Artinya di situ ni apa ni Haji Ali pada tahun 2003 telah mengakui bahawa undang-undang Lokrit yang diamalkan oleh kerajaan UMNO Barisan Palestin sejak mereka sampai hari ini boleh digunakan ke dalam Islam. Ini yang dia mengaku di depan ahli-ahli PAS. Maknanya dia mengaku undang-undang Lokrit itu sah, boleh pakai. Tidak ada pun kawasan yang menentang, hanya satu kawasan, iaitu kawasan Banatul Razak, kalau tak salah saya. Siapa YDP dia masa tu? YDP-nya ialah Datuk Zulkifli Nordin. Masa tu dia dalam PAS. Dia balik, dia tengok ucapan tu, dia mesyuarat kawasan, buat keputusan, kawasan dia Banatul Razak menolak ucapan yang jadi kerana mengiktiraf undang-undang Lokrit boleh digunakan oleh kerajaan BE. Satu. Yang kedua, tolong dengar ni orang PAS. Kat mana kalau tak ada orang PAS, ada adik-beradik dia dalam PAS, dia cerita. Pada Disember 18 dan sehingga 20, 3 hari ada persidangan. Dalam tarikh itu Haji Ali, Wan Aziza dan juga Lim Guan Ip telah menurun tanda tangan. Yang maksudnya di situ bersetuju dalam perjanjian persefahaman, bersetuju untuk tidak melaksanakan hudud dan negara Islam. Hudud dan negara Islam sekiranya kerajaan Pakatan Rakyat memerintah Putrajaya selepas PRU 13. Ini tuan-tuan dan puan-puan, tanda tangan. Dia kata Tengku Abdul Rahman Jahilmu Murakab. Tuan-tuan dan puan-puan, ini untuk orang UMNO. Satu, orang kata tahniah kepada orang UMNO yang dipimpin oleh orang Jahil Murakab. Walaupun dia Tengku ni Jahil Murakab, tetapi dalam perjanjian kemerdekaan dia berjaya meletakkan Islam itu duduk di tempat yang agak dihormati. Apa yang disebut dalam perjanjian kemerdekaan antara MCA dan IMC, Melayu, Cina dan India, bahawa Islam ini merupakan agama rasmi bagi kerajaan persekutuan. Dan orang-orang Cina, orang-orang India ketika itu menghormati Islam. Kalau kita buat maulud, mereka pun pasang kain petang, belak sama-sama, tulis tulisan Cina, belak hormat perayaan agama. Tiba-tiba seorang yang ada kelulusan Azhar, seorang ulama, pemimpin gerakan Islam nombor 1, sanggup menurunkan tanda tangan tidak mahu melakukan hudud dan negara Islam semata-mata nak menghormati penghuni-penghuni bukan Islam. Di mana kedudukan maruh
Oleh itu saya nak sebut di sini, kenapa sekarang ini saya dan banyak lagi ahli-ahli PAS tidak boleh terima PAS. Apa guna kami berjuang dalam PAS sekiranya kalau menang Islam itu tidak berjaya menang. Ini saya nak tanya kepada ahli-ahli PAS. Sekarang kamu berjuang dalam PAS. Kita tahu betul, teruk pasang bendera dan sebagainya. NB dalam ucapan dia baru-baru ni, bila saya cabar dia, saya melawak macam tadi lah. Kalau tak ada orang calon jadi calon, biar saya lawak. Dia jawab sampai ke dia tu. Ada agen dia tu. Malam ni pun memang ada. Sampai ke dia. Apa cerita? Aku memang nak kata kat dia. Dia kata, no, dia tu siapa nak lawan tu? Dia tu dulu naik pokok petai. Dia kata kat saya naik pokok petai. Dia nak lawan dia. Aku ni siapa? Dia kata, aku ni pencerah musik. Oh, dia pergi tu. Kita nak bagi tahu kepada dia. Dia menang jadi MB. Dia menang jadi Adun Salah. Kerana ada orang-orang macam aku ni lah. Duk naik pokok petai, pokok makan, pokok jering, pokok apa tepi jalan ni pasang bendera PAS. Betul tak? Yang duk edak risalah PAS ni, orang macam aku yang naik pokok petai ni, bagi hampa tu menang. Tapi jenis tak kenal budi. Jenis tak fikir kepada kesusahan orang bawah. Bila kamu naik di atas, kamu nampak di atas, tak tunduk muka kamu ke bawah. Kamu sebut orang sana zalim, orang sana kejam. Kamu lupa tapak kaki kamu sedang pijak anak ayam. Tunjuk sana zalim, kaki dia pijak anak ayam. Pijak pula tang kepala, tak dengar bunyi, tak boleh bunyi apa-apa. Tapi dia tak tahu kata dia tu lebih pijak, lebih zalim. Ini yang Azizan yang kena sedar bahawa orang-orang macam kami, macam Pak Langki ni, yang bekerja keras, yang macam Bang Mat ni, Haji Najib, nak bagi dia menang. Kalau Haji Najib tak mau bagi laluan pun boleh. Dia ketua pemuda PAS, dia ketua PAS kawasan Yan masa tu Jerai. Dia tak mau bagi laluan, boleh. Dia boleh jadi calon, dia layak. Tapi dia nak bagi Azizan buat kerja sampai tengah mampus. Pasal kita kata, bila sebut tengah mampus, dia tak tahu cerita lah detik. Untuk nak memenangkan orang-orang seperti itu, tiba-tiba bila mereka menang, mereka sombong dengan kita. Jadi padanlah kalau hampa kata, tahun ni kita kali. Padanlah, ajak orang semua. Kali lebih. Jangan bagi satu pun kepada mereka. Orang kata alang-alang selup kasam, biar sampai pekalangan, biar pecah tempayan. Biar busuk, biar memang lepas busuk. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu saya sebutkan ulang sekali lagi, untuk apa orang-orang PAS kami berjuang. Bila mereka berjuang, menang yang jadi Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Inilah yang saya sebut. Daripada pasti kamu ajak anak kamu, daripada pasti pergi Seri pergi Semidu pergi Kolej pergi Universiti Azhar dan sebagainya, balik pegang ijazah. Seorang ulama tiba-tiba kena undi orang Cina, India yang bukan Islam, yang tidak ditadbir oleh PAS. Apa cerita? Berkorban ahli-ahli PAS. Tanya Pak lagi, tak ada seorang pun saya ingat anak dia mengaji sekolah kebangsaan. Saya pun anak saya semua mengaji Seridu dulu, mengaji di Rusila, mengaji sekolah agama pun tak hantar sekolah kerajaan sekolah KP. Betul tak? Demo kata sekolah kerajaan ni sekolah KP, tak boleh hantar anak-anak. Lepas tu hantar anak buat sekolah muasasah dan sebagainya. Nak hantar anak-anak orang-orang PAS ni sebagai pimpinan, pelapis, nak jadi para ulama dan pemimpin. Tiba-tiba orang ni balik daripada Azhar, kena undi wakil rakyat daripada PAS yang bukan Islam. Cuba fikir sikit.
Oh, apa dia alasannya? Tahluk siasi, kerjasama dengan orang bukan Islam. Boleh. Contohnya Piagam Madinah. Saya dah tanya banyak orang lah, para ulama. Piagam Madinah itu betul, tetapi yang dilantik ketua-ketua Yahudi dan Kristian yang Nasrani ini untuk mengetuai puak-puak dia, bukan mengetuai orang Islam. Mana ada Saidina Abu Bakar, Umar, Osman Ali duduk di bawah orang yang kafir, macam mana yang dibuat oleh Fasqa? Betul tak? Tuan-tuan dan puan-puan, jadi sekarang ni apa mereka kata? Ni kita nak masuk pedas. Apabila apabila Ajadi buat keputusan yang mana tu, ada orang tanya, Tok Guru, bagaimana kalau kita perintah DAP tak mau ikut Islam? Dia kata apa? Dia kata pentingnya kita jatuhkan UMNO. UMNO ni musuh kita nombor satu, nama Wahid. Bukan orang nama Wahid dah, nama Wahid nombor satu. UMNO adalah musuh PAS nombor satu, bukan DAP, bukan PKR, bukan Cina, bukan India, bukan kapal Sin, bukan Lingua M, bukan siapa. Tetapi UMNO yang namanya Najib, yang namanya Mahyudin dan lain-lain lagi, hak nama lain, musuh utama pemimpin PAS. Jadi Haji Adi kata peranan utama kita ialah menjatuhkan UMNO ni jahat tadi, merasuh dan berbagai-bagai. Selepas tu tinggal kita dengan DAP tak nak ikut kita sanggup lakukan apa saja. Nampak tuan-tuan? Sudah ada perancangan daripada pemimpin PAS. Kalau DAP tidak mau ikut mereka selepas ini, artinya akan berlaku sampai peringkat pertumpahan. PAS dengan UMNO bergaduh, pukul, bergolok dengan Cina DAP. Apa ni kita orang UMNO ni? Nak tengok saja? Nak tengok saja? Rembah dua-dua, bercampur juga, gaduh juga. Takkan kita rembah dia nak tengok saja, dia pun Tok Guru silat gayung juga. Belajar kat cikgu masjid tu. Mau tak mau kita terlibat. Nak tolong hak Melayu pun kita kena, tolong hak bukan Islam pun kita semua, kok mana pun semua kita terlibat. Yang merancang siapa? Yang merancang ulama-ulama dalam PAS. Inilah tuan-tuan dan puan yang dirancang. Oh, dah ni okey lah. Kalau dah kita berjuang dalam PAS Islam, tak boleh merintah. Tak apa, pemimpin-pemimpin PAS kata tak apa, itu tak penting. Yang penting kita nak tukar pemimpin UMNO lah, ini bukan pasal tak Islam. Kerana dia rasuah, kerana dia zalim, jahat, dia penipu dan sebagainya. Jadi